Boleh isi sekarang, isilah. Janganlah awak isi sekarang, lepas tu lepas ni awak keluar pula. Okay. Alright, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana hadir pada kelas pada waktu malam ni. Okay. So hari ni kita akan sambung kita punya pelajaran. Semalam saya berhenti sehingga hormon, fungsi hormon dalam kitar haid. So hari ni kita sambung sedikit. Ada tajuk yang berkaitan dengan premenstrual syndrome dan juga menopause. Saya rasa kat sini premenstrual syndrome dan juga menopause boleh baca sendiri kot. Perlu ke penerangan daripada saya? Dia hanya dia berkaitan dengan PMS dan juga kita singkatnya kita sebut PMS. PMS dan menopause ni dia berkaitan dengan hormon yang terlibat dalam kitar haid. Dia mempengaruhi hormon-hormon tu mempengaruhi PMS ataupun premenstrual syndrome dan juga menopause. Okey. Saya rasa saya teruskan kepada fertilization. Kalau tak ada soalan saya teruskan pada fertilization. Okey tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Apa ni? Okay, so untuk fertilization, awak dah banyak pengetahuan berkenaan dengan fertilization yang mana ia adalah persenyawaan antara sperma dan juga ovum. Okay. Mungkin saya boleh share dengan awak video ataupun YouTube berkenaan dengan fertilization. Yang ni awak selalu boleh cari sebenarnya dalam YouTube. Tapi ini untuk yang paling ringkas lah ni, 5 minit punya tayangan. Awak nampak kan skrin? Sama kan skrin kita kan? Sama nampak. Okay, so ini adalah yang paling mudah faham lah, yang paling ringkas. Kita tengok sama-sama. Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination.
long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads called microtubules pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. Okey, boleh faham? Senang je kot video tu. This is how a human gets Sorry. made. Every one of us started out this way. You nak We tengok have a juga pretty ke? good idea what happens over the 9 months it takes to produce a newborn. Boleh But lah there's tengok. this one bit that's been missing. Right at the beginning, before this animation even starts. The very first few weeks. Now armed with new ways of growing human embryos in the lab, scientists are learning what the very beginning of human development looks like. For decades, studying this crucial early time in a human embryo's development was a technical headache. Embryos are hard to get and keep alive outside the body. And it's an ethical challenge. Guidelines put together in the late 70s and 80s prevent scientists from growing embryos for longer than 14 days. Despite the hurdles, scientists do know a bit about what happens in those critical weeks, often from animal studies or rare human tissue samples. They know that sperm fertilizes egg, and one cell grows to 2, 4, 8, and so on. Around day 5 or 6, the blob starts to feature different types of cell. Scientists call this blob a blastocyst. All being well, the cells in the blastocyst begin to differentiate. 1 week in, it implants into the wall of the uterus. What happens next has been a bit of a mystery. By
by implanting itself into the womb's wall, the embryo basically hides, and that makes studying it in humans impossible. One way of exploring this crucial time is to study embryos donated by people who no longer need them for fertility treatment. In the last few years, several labs have developed new ways to nurture these embryos. Their techniques have allowed them to start building a picture of human development that's more detailed than ever before. Here's a day 6 embryo growing in a lab. Cells destined to become the actual fetus are tagged in green. Those that go on to form the placenta in blue. By day 8, the cells are sorting and arranging themselves. The green fetal cells have condensed together, and in red here are cells that will form the interface between the baby and the placenta. It seems these extra embryonic structures develop a little later in humans than expected from studies in other animals. Day 10. The whole thing increases in size, and bundles of cells start developing into support structures. Surprisingly, at this stage, the embryo can direct its own development with no input from the mother's tissues. By day 12, the outskirts of the embryo are preparing to bind more strongly to the wall of the uterus. After all, if this were a natural pregnancy, the embryo would be there for the next 9 months. You can even see little holes appearing, ready for the mother's blood vessels to start supplying the embryo with essential oxygen and nutrients. By now, the embryo is signaling its presence to the mother via a hormone, the one that pregnancy tests pick up, HCG, labeled here in yellow. After 2 weeks, the teams ended their experiments in line with the ethical 14-day limit. To study what happens after 14 days, researchers had to turn to different techniques. Recently, scientists have built artificial embryo-like structures from stem cells. Using these partial models, they can study things like cell signaling, or even the formation of the primitive streak, the crucial thread of cells which guides a process called gastrulation. That's the moment the embryo decides which end will become the head. Here they use human stem cells growing in an animal embryo to explore that process. But even after this early phase is over, there is still a lot of work involved in building a body. To study later phases, scientists have made and analyzed high-resolution 3D atlases of human embryos and fetuses. One team found that the left and right hands don't simply mirror each other when growing their nerves. Instead, some branches take random paths in each limb. Another group saw muscles that grew in early embryos only to disappear as the fetus developed, like these. As yet, they're not sure why. It's becoming ever clearer just how important a human embryo's first few weeks are. Many scientists hope that more research will lead to a better grasp of why some pregnancies fail and how birth defects arise, maybe even make in vitro fertilization work better. But some just want to understand exactly what happens to this tiny ball of cells in this short spark of time at the beginning of all of us. Okay, tidur ke? Senyap je semua. Ego. Tak ego ada ego. Dengar ego mana dia tidur. Dengar ni. Bisa tengok. Best ego best. Mudah faham kot kan? Lebih faham boleh. Kalau ada subtitle lagi okey ke ego. Lagi YouTube ke? Title. Kenapa? Dalam bahasa Melayu. Faham. Eleh Hisham. Okay. So yang itu maknanya awak ada gambaran lah bagaimana persenyawaan berlaku. Okay. Saya still sharing dengan awak kan? Awak masih nampak saya punya screen kan? Nampak. Right, so tadi untuk video yang pertama dia menunjukkan persenyawaan berlaku bagaimana sperma berenang daripada vagina masuk melalui cervix ataupun
ataupun pintu rahim, kemudian berenang dalam uterus, dan di situ dia ada bagi penerangan ya bahawa daripada tadi berapa million dia sebut, 300 million 300 million. 300 juta. juta kan. So on the way nak ke fallopian tube tu pun dah beberapa, kan dia dah tinggal half separuh. Saya tak perasan. Beberapa ribu. Okay. So dan dia tak nyatakan pun di situ ke mana sperma tu nak pergi. Maknanya tak ada signal kepada sperma di mana ovum tu berada, sama ada sebelah kiri atau sebelah kanan fallopian tube. Semua dia akan berenang membahagi kepada fallopian tube kiri dan kanan. Okay. Dan sepanjang perjalanannya tu ada sperma yang tersangkut, ada yang mati. Alright. Jadi dikatakan yang betul-betul sampai dekat ovum hanya hanya beberapa dozen kan dia cakap. Yang kata kurang daripada 100. Okay. Right. Jadi kita ikut kajian lah. Okay. Dan tadi dia dah terangkan apabila satu sperma berjaya menembusi ovum, okay, yang mana pada kepala sperma tu terdapat satu enzim yang disebut sebagai akrosom. Yes, akrosom dia akan mencerna, okay, mencerna membran pada ovum tadi, dan ini akan menyebabkan sperma tadi dapat menembusi ovum dan akhirnya dia membentuk satu lagi lapisan baru menghalang sperma lain daripada memasuki ovum. Dan dari situ awak tengok daripada video tu tadi dia ada menerangkan apabila sperma masuk sahaja dalam ovum dan ovum tadi kan kalau kita belajar semalam, ovum dia akan berhenti setakat metafis 2. Okay, tapi bila berlaku persenyawaan, metafis 2 tu dia akan resume, dia akan sambung melengkapkan, dia akan melengkapkan meiosis 2. Okay, jadi dia akan teruskan dengan anafasa 2. Dalam video tadi boleh nampak dengan jelas. Yang mana tadi? Okay, yang mana ada dekat pronukleai belakang. Okay. Alright, so kat nampak kat sini dia berlaku anafis 2 pula. Okay, yang dia bergerak kepada kutub yang bertentangan. Okay. Kemudian dia dah sampai ni dah jadi telophase dan seterusnya dia menjadi satu ovum yang mempunyai bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom yang sebenar. Okay, dan kemudian dia akan bergabung lah. Dekat sini dia ada terangkan tadi, di sinilah dia akan menentukan jantina, dekat sini dia sebutkan jantina, warna rambut, warna mata. Okay. Dan pembentukan ini membentuk satu sel yang dipanggil sebagai zygote. Okay. Alright. Boleh faham kan? Okay, so bila dah terbentuk zygote, kita tengok diagram yang ni. Dia bermula di sini. Awak tengok di sini nombor 1 ovulation. Okay, dia ditunjukkan apabila berlaku ovulation, kemudian ovum dibebaskan. Siapa baru masuk? Nak kena admit pula. Tak ada. Ingatkan ada budak baru masuk. Okay. Alright. Jadi bila dah berlaku persenyawaan, okay, dia akan membentuk zygote di sini. Ini dipanggil sebagai zygote. Okay. Kemudian daripada zygote dia akan mengalami mitosis yang pertama. Dia adalah dipanggil sebagai embrio, tapi dalam peringkat embrio ni dia adalah, ada orang baru masuk, Luqman. Okay. Dia secara amnya ini adalah embrio, okay, daripada 2 sel, 4 sel, 8 sel, kemudian
peringkat ini dia dah lebih daripada 100 sel, kita panggil sebagai morula. Okay. Kalau perhatikan daripada embryo 2 sel ni, dia sambil dia melakukan mitosis, sambil itulah dia akan bergerak. Okay, tadi dalam video tadi dia ada terangkan di mana dalam tube fallopian ni terdapat cilia. Okay, cilia ni yang akan membantu embryo bergerak, okay, menuruni uterus. Dia akan pergi kepada uterus dan sambil tu dia akan melakukan mitosis berulang-ulang kali. Okay, berapa hari tadi disebut kalau saya tak silap 7 hari. Okay, untuk dia menempel. Okay, dan pada peringkat ni, ini yang kita panggil sebagai morula. Kemudian ini kita panggil sebagai early blastocyst. Kalau dalam buku teks bahasa Melayu mungkin disebut blastocysta. Blastocysta. Okay, dia macam seolah-olah macam telur. Telur macam telur ayam. Telur ayam dia ada yolk dia, ada bahagian yang kuning, ada bahagian yang putih. Putih panggil apa? Albumen neh. Okay, dia seolah-olah macam telur lah. Alright. So ini dia dikatakan sebagai inner cell mass. Bahasa Melayu apa ya, awak boleh tengok teks bahasa Melayu. Sebab saya tak ada teks bahasa Melayu. Okay. Dan blastocyst ni dia akan berkembang dan menempel pada dinding uterus. Okay, so dia menempel boleh mana-mana bahagian pada uterus lah. Okay, kalau kita tengok dalam gambar ni dia menempel pada sebelah kiri uterus. Ini kiri lah, terbalik kan dudukan dia. Alright. Okay. Ada mana-mana bahagian yang tidak faham yang mungkin menimbulkan persoalan pada awak daripada gambar rajah ni? Ada? Senyap je. Tak ada cikgu, saya faham. Yang lain? Okay, bila kita nak panggil embryo fetus? Ya, ada soalan. Siapa nak tanya tu? Cikgu ada kat komen ni kau. Dekat chat. Okay. Dekat chat. Apa dia kata? Apa ni soalan dari mana? Kalau tak menempel benda tu jatuh kan? Oh, kalau tak menempel benda Kalau tak menempel jatuhlah. Kalau tak menempel embryo tu jatuh. Dia boleh berlaku sebab ada satu kaedah untuk untuk mencegah kehamilan. Dia menggunakan alat berbentuk seperti T. Saya cari. Alat ni kita panggil sebagai, nampak apa yang tahu ada IUCD. IUCD. Okay, alat ni dimasukkan ke dalam uterus ni. Alat ni bentuk seperti T. Right, tapi yang ni dia bukannya embryo tu jatuh. Sebaliknya dia menghalang embryo tu masuk ke dalam uterus. So berlaku persenyawaan tapi embryo tu tak dapat menempel mana-mana bahagian pada uterus. So dia akan gugur macam tu je lah. Mati. Dia tak menempel dekat fallopian tube ke? Tak. Itu kalau yang kes yang saya kata hamil di luar rahim tu, itu tak bergerak langsung. Ini dia bergerak, dia berusaha untuk turun tapi tak dapat melepasi IUCD ni. Alat ni dipanggil sebagai IUCD. Lepas tu mati embryo tu. Ya. UCD pasang bila tu? Pasang bila nak rancang untuk dapat anak lah. Yelah, itu maknanya selepas persenyawaan ke sebelum persenyawaan je ke? Sebelum. Selepas lah kan? Biasanya Sebelum. Okay.
biasanya alat ni dia bergantung, bukan bergantung, biasanya doktor akan consult dulu. Okay, dia akan cadangkan apakah alat yang sesuai untuk pasangan suami isteri ni merancang anak. Biasanya dia dipakai selepas ibu melahirkan anak lah. Mungkin katakanlah ibu tu berisiko untuk melahirkan anak yang seterusnya. Mungkin dia ada penyakit yang lain lah. Jadi doktor akan cadangkan cara bagaimana untuk mengelakkan kehamilan seterusnya berlaku. Jadi seawal 3 bulan selepas melahirkan biasanya boleh dah pakai IUCD ni. So dia masukkanlah alat ni ke dalam uterus ibu. Sehinggalah saya rasa dia boleh bertahan lebih kurang 3 tahun. Okay. Dan bila nak buka ni nampak ada tali bawah ni. Tarik. Nampak. Kalau awak tengok diagram yang ni, sorry. Benda ni. Okay. So kalau awak tengok diagram ni, apa pula dalam Facebook ke gambar ni. Right, dia nampak macam tali ni keluar daripada cervix kan. So bila dah tak maksudnya macam pasangan suami isteri tu dah tak nak merancang anak. Tak nak merancang, maknanya mereka merancang untuk dapatkan anak seterusnya, bolehlah tarik keluar IUCD. Okay. Tapi keberkesanan IUCD ni tidaklah 100%. Ada juga yang terlepas. Okay, kemungkinan semasa pemasangan dia tu. Okay, right. Apa tadi? Cikgu. Ya. Apa Rongge? Sperm tu dia dapat lepas ICD ke? Sorry? Sperm tu dia dapat lepas ICD ke? Boleh. Sperm kan sel manusia paling kecil. Jadi maknanya Dia boleh sperm dia masuk. menyelit lah. Boleh. Dia cuma tak boleh keluar lah ke? Ya, sebab sperm adalah sel manusia paling kecil. Ovum pula sel manusia yang paling besar. Okay. So bila dia dah fertilize dan dia dah berlaku mitosis berulang-ulang kali, mestilah dia dah jadi seketul daging. Kan dia seketul daging kan. Kalau kita belajar ayat Al-Quran tu yang terjemahan dia tu. Ada air mani menjadi seketul lagi. Segumpal. Darah Segumpal. tu kan. Darah kemudian lagi. Kan segumpal daging kan. So daging tu like embryo. Okay. So dia bergerak daripada fallopian tube turun nak pergi kepada uterus tu tersangkut dekat IUCD tadi. Okay. Right. Ada lagi soalan lain? Berkaitan dengan senyawaan. Untuk 8 bulan untuk 8 minggu yang pertama, iaitu lebih kurang 2 bulan. Okay. Bayi itu bukan bayi. Kita panggil dia sebagai embryo. Okay. Maknanya dalam 2 bulan pertama tu dia digelar sebagai embryo. Selepas itu baru kita panggil fetus. Fetus ni biasanya adalah janin yang telah menyerupai manusia lah, dah ada ciri-ciri manusia. Okay. Right. Apa lagi nak tanya? The luteinizing hormone. Apa tadi ya? Stimulates ovulation. Stimulates the development Cikgu. osteocyte. Kalau yang keguguran semasa peringkat awal kehamilan tu macam mana? Dia macam-macam sebab. Keguguran, satu kemungkinan penempelan tidak menempel dengan baik. Penempelan embryo tidak menempel dengan baik. Dia kalau kita tengok video tadi dia tenggelam betul kan. Mungkin penempelan dia tidak sempurna lah. So boleh jadi gugur. Yang kedua, boleh jadi
embryo ni mitosis dia terhenti pada satu peringkat. Contoh katakanlah ibu tu dia buat pemeriksaan dekat klinik, dia buat apa tu, ultrasound kan. Dia check tengok dekat kamera tu kan. Dekat skrin tu yang tengok perkembangan bayi tu. Okay, so bila dia doktor check, let's say lah katakanlah ibu tu dia pergi check pada usia kandungan dia 12 minggu contohnya. Okay, sebab doktor ni dia dah pakar. Dah 12 minggu dia dah boleh anggarkan bayi tu berapa cm. Okay, perkembangan dia tu. Tapi bila doktor check usia kandungan sepatutnya 12 minggu, tapi bila doktor check dia punya besar dia macam untuk embryo 8 minggu je. So dekat situ doktor dah tahu bahawa embryo tu mitosisnya tidak berterusan. Maknanya macam dia stop. Dia tak ada perkembangan lagi. Maknanya tak jadilah, tak jadi. So doktor akan nasihatkan untuk gugurkan je kandungan tu. Sebab kalau tak dibuang dia akan jadi toksik. Sebab dia macam kita kata benda matilah kan. So dia kena dibersih, dicuci. Okay, dia kena cuci dalam uterus ni. Okay. Alright. Bila yang kita nak kira hayat bayi tu? Bila mulanya kita nak kira berapa minggu usia bayi tu? Waktu start menempel. Waktu menempel. Waktu dia menempel. Kan? Bukan. Saya tengok. Masalah First 3 bulan. Okay. So doktor biasanya nanti bila awak dah kahwin, okay, lepas tu bini awak ni akan mengandung contohnya Alright, doktor akan buat history checking. Dia akan buat dia akan tanya isteri bilakah kali terakhir period. Okay. Berapa hari bulan hari pertama dia period. Okay. Contohnya daripada graf ni, ini dikira sebagai hari pertama kan. Okay, katakanlah hari pertama period adalah hari ini. Ini berapa bulan tadi? 15 hari bulan 15. 15 April. So daripada sini ini dikira hari pertama period tadi ataupun menstruasi ataupun haid kan, pendarahan haid. So ini yang doktor akan ambil kira. So dia ada congak dia. Okay, katakanlah hari ini 15 hari bulan. Okay. So berlaku ovulasi ni sebenarnya bermula pada ovulasi ni dah dikira sebagai hayat bayi. Macam mana saya nak cakap dengan awak? So dia kira kat sini. Doktor dia ada congak dia. Ini dikira sebagai hari pertama bayi lah. Kalau tak berlaku persenyawaan, kira tak adalah kan. Tapi kalau berlaku persenyawaan, ini dikira sebagai perkembangan bayi. Doktor akan ambil tarikh yang pertama dia period lah. So dia ada congak dia iaitu, katakanlah hari ni 15 April 2020. So dia 15 April, dia tambah setahun. Maknanya 15 April 2021 tolak 3 bulan, 15 Januari 2021 tambah 7 hari, 22 hari bulan Januari 2021 jangkaan tarikh lahir dia. So doktor dia dah kira daripada, kalau saya tak silap daripada hari pertama period tu dia dah kira hayat bayi tu lah. Sebab dekat sini lah berlaku perkembangan folikel kan. Ovum tu. So dia ambil kira kat sini. So doktor akan tanya. So biasanya zaman sekarang dah canggih kan, dalam handphone mesti ada apps untuk catat hari pertama period. Okay. Dan aplikasi tu penting untuk merancang. Okay, merancang sama ada untuk dapatkan anak atau untuk mengelakkan kehamilan. So dia berguna untuk kedua-dua keadaan lah.
untuk pasangan yang berkahwin. Okay. Right. Dia tak faham? Faham? Okay. Ada soalan lain? Cikgu. Ya. Pergilah. Terima kasih. Tanya. Cikgu, pembentukan plasenta dekat peringkat mana? Oh, pembentukan plasenta belum sampai lagi, nak ajar sampai situ belum lagi. Oh, okey. Sorry. Dia menempel je, dia dah mula nak buat plasenta dah, tapi belum sempurna. Dia menempel tadi yang kita tengok video tu kan, dia tenggelam dalam dinding uterus tu. Waktu itulah dia akan mula membentuk plasenta. Plasenta ni apa? Awak pernah tengok plasenta? Dia selaput. Uri. Dia uri. Uri. Pernah tengok uri? Tak pernah. Siapa yang pernah menyambut kelahiran adik? Maknanya awak ada pengalaman sebagai abang, awak ada adik. Mak awak ada tanam. anak yang kecil. Yang tanam tu plasenta tu. Plasenta macam ni lah rupa dia. Macam hati lembu ni. Ini lah rich of blood ni. Dia penuh dengan darah. Mana dah gambar lampak. Okay. Inilah plasenta. Dalam bahasa kita sebut sebagai uri. Uri kan? Okay, so dalam apa dia? Isyam pingsan nak darah tu. Ya ke? Alamak, hitam dia. Okay, yang ni yang panjang putih ni lah tali pusat. So tali pusat tu yang dekat pusat kita tu kan. So yang plasenta ni pula dalam ni Cushion ni. dia penuh dengan saluran darah. Okay, darah ibu dan darah bayi tidak bercampur. So plasenta ni jadi perantara. Sebab boleh jadi darah ibu berlainan kumpulan dengan darah bayi kan. Contoh ibu A, yang bayi B. So tak boleh campur. So plasenta inilah yang akan jadi tempat perantara pertukaran gas contohnya. So ibu membekalkan oksigen kepada bayi. Ini ada kita nafas kan dalam kandungan kita nafas. So itu yang bekalkan oksigen melalui plasenta lah berlaku pertukaran gas. Dan bila bayi dah terima oksigen contohnya, dia akan melalui tali pusat. Tali pusat itu umbilical cord. Umbilical cord. Right? Dan bayi bila dia nak buang bahan buangannya seperti contoh karbon dioksida juga melalui umbilical cord ataupun tali pusat ni. So dalam tali pusat ni ada saluran darah. Okay, awak pernah dengar stem cell? Cell stem. Okay, stem bukannya sains, teknologi, engineering, mathematics tu, bukan. Stem ni memang nama khas untuk sel. Sel stem ni terdapat dalam umbilical cord. Okay, yang mana sel stem ni adalah sel muda yang tidak mengalami pembezaan sel lagi. Dia adalah sel muda yang tak ada fungsi lagi, tak ada fungsi khusus. Tapi sel stem ni kalau diambil boleh diguna pakai dalam perubatan lah. Macam contoh yang awak biasa tengok drama kan, drama. Dia ambil air tulang sumsum. Pernah dengar? Dia ambil air tulang sumsum. Pernah tak? Pernah dengar tak? Orang cakap macam tu. Pernah. So yang dia maknanya sel stem ni ada dua tempat dalam manusia. Satu adalah dalam tali pusat bayi, yang kedua adalah dalam tulang, ada sumsum tulang kita. Okay. Sumsum tulang tu sebenarnya dia ambil daripada kita punya backbone ataupun tulang belakang kita, vertebrae. So kan kita biasa tengok drama kan. Bila contohnya dia ada penyakit leukemia dan kena ambil air sumsum tulang daripada ahli keluarga untuk mengatasi
penyakit leukemia tu tadi. So dia boleh diguna pakai dalam perubatan. Right? So dalam ni bergunalah ada darah ataupun ada sel stem yang berguna dalam perubatan. Okay. Yang ni taklah, yang dalam uri ni memang kena buang lah. Okay. Kalau kita orang Islam kita kena tanam lah kan, sebab kita menghormati ini sebahagian daripada sebahagian daripada badan kita lah. Sebenarnya kalau dibiarkan nanti bau busuk lah antara dia. Okay. Alright. Besok awak dah jadi suami, dah jadi ayah, benda ni awak kena uruskan sendiri. Kena cuci bersih-bersih, okay, dan tanamkan. Ya. Kena ada gunting tu, memanglah. Takkan nak tak cabut je. Banyaknya korang chat benda dah, cikgu tak baca dah. Ada soalan ke? Yang sebelah pelakon. Ya, gunting. Yang kalau bagi dekat bank placenta tu jadi cerita apa pula? Jadi cerita apa pula? Ni lah dia, dalam ni lah. Dalam umbilical cord. Bank placenta. Bank placenta untuk apa? Yang ni dalam ni dah kira gone dah ni, dah tak ada fungsi dah placenta ni. Yang kita ambil biasanya dalam umbilical cord. Okay. Right. Ni kedudukan gambaran bagaimana kedudukan placenta dalam kandungan ibu. Okay. So dia yang ni cantik lah kedudukan placenta dia. Okay. Setengah orang placenta dia berada pada pintu cervix. Yang tu agak bahaya sebab dia boleh menyebabkan pendarahan. Terutamanya semasa melahirkan bayi. Sebab bila bayi nak dilahirkan, dia terhalang dengan placenta. So macam boleh menyebabkan placenta tu pecah. Kalau pecah tu pendarahan lah berlaku dalam ni. Takut membahayakan ibu dan anak. Ni ada orang potong-potong dalam placenta ni. Macam ada kepercayaan. Saya pernah tengok dokumentari, saya kalau tak silap orang Cina dia biarkan placenta ni kering. Dia macam dia rebus. Dan dia jadikan ubat kepada ibu tu yang kononnya dalam pantang sesuai lah makan ni balik. Boleh jadi apa? Ketupat? Apa? Ketupat? Okay, mute. Ubat. Saya dengar ketupat. Apa benda ketupat? Ketupat. Tahulah nak raya dah. Kantuk ni tu. Ada juga macam-macam pelik tau. Macam-macam kepercayaan. Ada yang tak potong placenta, dia tak potong tali pusat bayi ni. Okay, dan dia biarkan placenta ni kering bersama bayi yang dilahirkan. Kerana dia percaya dalam placenta ni masih ada banyak nutrien yang dibekalkan oleh ibu kepada anaknya. Okay, sebenarnya bahayalah sebab bila dia dah detach ataupun dia dah terpisah daripada uterus ibu, dia dah bakteria. Dia kira macam benda terbuang lah. So dia boleh menyebabkan toksik sebenarnya. Jadi darah kotor. Maknanya darah dah keluar pada badan kita. Najis. Najis lah kan. Rubbish. Okay. Macam-macam kepercayaan, pelik-pelik sikit. Jangan tak tahu ada orang Melayu yang percaya benda ni. Wow. Dia memang tak potong. Memang agak pelik-pelik Khurafat. Macam kepercayaan. Tapi kalau dari segi Islam pun dah tak elok lah kan, simpan benda yang kita kata dah mati lah. Sebab dia dah tak ada fungsi. Betul je Gu. Okay. Alright, kalau ikut tajuk seterusnya, dia terangkan berkenaan pembentukan kembar. Okay. Ada antara awak yang ahli keluarganya kembar?
Ada siapa-siapa yang kembar? Ada cikgu. Tak ada. Kat sekolah kita siapa yang kembar? Tahu Yarul. Dulu ada form 5. Cikgu Syarul. Yarul. Syarul. Salah. Cikgu Razi. Oh. Cik Intin. Dia ada kembar. Makcik kantin. Betul. Makcik kantin tu dia ada kembar. Okay, saya rasa ada budak budak tu sekarang form 2 ke form 3 dah. Form 3 kot. Putri Danish Afdal. Kembar dia dekat SGS kan? Ya. Kembar perempuan Kembar dia perempuan. Takkan laki lah je. Dia lelaki. Mana dia? Abang dia Allah. Adam. Ada. Abang dia dulu KB mana dah. Cepat. Jebat. Budak tu nama apa Lupa lah. Danish. Danish Afdal. Ya Afdal. Abang dia Adam Afdal. Dia Danish Afdal. So dia ada kembar sebenarnya dekat SGS perempuan. Okay, so macam mana keadaan tu berlaku? Ada kembar yang kembar seiras, kembar tak seiras, kembar siam. Okay, dia ada 3 lah. Alright. Saya nak tunjuk dia punya gambar ni. Untuk membentukkan kembar, kembar yang tak seiras, ataupun kalau English kita panggil fraternal, yang mana ibu dia mampu menghasilkan 2 ovum dalam satu masa. Dan kedua-dua ovum ini disenyawakan membentuk 2 individu yang berlainan. Dia berlainan sebab ovum dan spermanya mempunyai kandungan genetik yang berbeza. Alright. So dia akan jadi 2 bayi yang boleh jadi berlainan jantina, boleh juga jadi jantina yang sama. So bayi, ya. Yang biru-biru tu air ketumban lah kan? Ya, air ketumban. Ketumban kan? Ketumban. Ketum. Bukan ketum. Main ke? Sainsnya tak nak lah sebut air ketumban. Ketum. Interstitial fluid. Percaya apa? Amnion. 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 Maknanya kita memang terapung-apung dalam cecair lah. Memang kita dalam kandungan kita paru-paru kita tak berkembang. Cikgu tak lemas ke? Kita tak bernafas. Kita dalam kandungan ibu kita tak bernafas menggunakan hidung dan mulut. Tak. Kita dapatkan oksigen melalui tali pusat lah ibu kita bekalkan. So yang saya cakap tadi, plasenta ni bertindak sebagai perantara antara ibu dan anak. So ibu, darah dia akan masuk dalam plasenta tapi tak bercampur dengan darah bayi. Dia berasingan. Tapi contoh ni salur darah ibu punya salur darah tadi membekalkan oksigen yang mana oksigen akan meresap keluar. Kemudian oksigen tu pula dia akan lintas masuk pula dalam salur darah bayi. So dia hantar kepada bayi melalui tali pusat. Tapi macam bayi nak buang karbon dioksida, cara yang sama. Dia meresap keluar daripada salur darah bayi dan dia akan masuk pula dalam salur darah ibu. So tak akan bercampur darah antara ibu dan anak. Sebab ibu dan anak kemungkinan kumpulan darah dia berbeza. Okey. So dekat sini kita tengok bayi ni dia di dalam dia mempunyai plasenta yang berbeza. Maksudnya setiap satu bayi ni dia ada plasenta dia sendiri. Okey. Dan dia di dalam kantung ni amnion dia juga berbeza. Sekejap mana tadi menerangkan.
dia mempunyai placenta yang berbeza. Alright, kalau untuk identical twins ataupun kembar yang seiras, yang mana satu ovum, satu sperma, okay, dia akan bersenyawa. Okay, pada peringkat awal embrio ni, dia akan terbahagi, membahagi dengan sendirinya. Okay, kalau pembahagian yang sempurna, okay, dia akan jadi kembar seiras sajalah. Right? So kembar kalau identical twins ni biasanya dia akan mempunyai tali pusat yang sendiri, tapi dia berkongsi placenta. So ini adalah keadaan kalau dia berkongsi placenta. Okay. Alright. Satu lagi adalah Siamese twins. Tak ada dalam ni. Oh, tak ada. Atas cikgu. Tu? Sebelah tu. Yang ketiga tu? Tak ada. Yang ketiga kembar Siam. Kembar Siam tak ada dalam ni. Kembar Siam ni terjadi yang ni lah, yang sama ni. Dia daripada satu ovum dan sperma yang sama. Semasa embrio ni terbahagi kepada dua, pembahagian itu tidak sempurna. Dia tak bahagi dengan sempurna. So dia ada pada mana-mana bahagian anggota badan dia yang melekat. Okay. So yang itu yang boleh jadi dia berkongsi mana-mana bahagian anggota badan ataupun organ. Okay. Alright. Ada soalan ke? Kita chat ni. Ada yang tanya ke? Saya tak sempat baca macam banyak-banyaknya awak. Tak ada apa, tak ada apa. Tak ada. Okay, tak ada baca ya. Alright. Kita chat ni ada soalan. Yang kembar lepas tu orang mati ni macam mana? Macam mana? Itu ajal lah tu. Macam-macam sebenarnya kisah kembar ni, macam-macam kes. Macam-macam yang survive, ada hanya satu saja yang hidup kan. Itu betul lah tu. Itu adalah kekurangan dia. Bayi tu. Tapi yang saya cakap tadi, yang saya pernah cakap dulu, rekod tu. Mana rekod? Saya cari Nadia Sulaiman. Okay, ni adalah gambar Nadia Sulaiman yang mana dia kata kat sini octuplets. Octuplets ni berapa banyak ni? 8. 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, 8. So ni anak dia semua survive. Dahsyat kan? Tapi Nadia Sulaiman ni dia agak tidak baik lah dia punya apa nama? Apa nak cakap biodata dia. Ya ini semasa kita cari gambar dia baru melahirkan. Betul ke nama dia Nadia Sulaiman? Oh salah je. Oh God. Ni. Ada gambar dia baru lahirkan anak. Okey dia Mantap juga. Oh no. Itu dah cakap baik. Ambil gambar macam. Oh dia model lah cikgu. Saya rasa bukan model lah, lebih teruk sikit kot daripada model. Oh dia buat scene. Dia buat ni hanya untuk macam entahlah glamour ke, saya tak pastilah tujuan dia. Mana tak adalah gambar bayi dia dilahirkan. Kecil-kecil lah biasanya baby macam ni memang kecil lah ni. Mana pregnancy ni ni. Ni lah. Tengok ni Masya Allah. Sanggup. Serius lah tu?
Yelah. Dia nampak dah macam Andy dia. ubat dia. Nampak. Tumbuhan ni. Macam bukan. Tu belon tu. Bukan, ni bukan. Ni Oh anak tu dia. tu. Ni. Ini kecil. Ini kecil. Ni. Macam nak cuping. Oh, macam apa? Anak kucing. Gila. Bukan ada ubat ini. Bukan ada ubat ini amak. Macam anak kucing. Ni anak patung. Mak. Kecil tengok dia pegang kepala budak tu kecil. Itu jatuh. Dia orang Arab apa? Kecil. Salah. Happy aku. Dia ulang-ulang je. Cikgu, macam tadi nampak anak dia dah besar-besar kan dia punya rupa berbeza. Tu sebab macam mana tadi? Dia punya embryo tu? Maknanya dia ovum yang berbeza-beza lah. Ovum yang berbeza-beza dan sperma yang berbeza-beza. Saya tak baca lah macam mana yang dia dapat sampai 8 anak ni. Okey. Macam mana boleh cari kot. Okay, cuma saya tahu dia lahirkan 8 anak. Macam mana dia 8 anak tu dengan 8 ovum tu saya tak pasti adakah dia mendapatkan rawatan kesuburan ke. Okay. Sebab kalau dekat negara barat, orang macam ni bila dia lahirkan anak, awak nampak tadi, dia orang ni hidup ditaja. Dia buat tu macam untuk dapatkan penajaan, untuk apa, glamour lah. Okay. Sebab kalau kita scroll tadi gambar dia, ada tu dia buat rawatan. Ni dia buat pembedahan, kalau saya tak silap dia buat pembedahan untuk mencantikkan kulit dia semula, kulit perut dia. Abdomen dia tu kan dah tegang kan. Dia macam-macam lah, dia macam hidup dia orang ni ditaja. Ada satu pasangan yang popular tu yang mana isteri dia nurse, bekas nurse, suami dia bukan orang US, suami dia macam orang Cina macam tu. Dia anak yang pertama dia kembar 2, anak dia yang kedua kembar 6. Memang hidup dia macam reality show lah. Hari-hari orang rakam. Memang dalam rumah dia banyak kamera. Dia rakam kehidupan pasangan dia. Tapi Mantap. memang purposely dia dapatkan rawatan kesuburan. Dan dia memang dia orang hidup ditaja lah. Siapa mampu kan nak bela anak seramai-ramai ni, awak mampu ke? Dah lah dia ni single mom ni. Dia Terus suami. Single mom? dia rasanya Suami? dia single kan, ada gambar dia dengan suami dia, tak ada satu pun. Dia memang single. Okey, faham. Okay. Mungkin dia dapatkan sperma daripada bank sperma tu yang saya tak sure tu. Saya tak berani mencari lah. Bacaan. Apa ni gambar? Tu lah gambar tak senonoh sikit lah dia ni. Okay. Alright. Untuk malam ni setakat itu dulu. Kembar saja. Untuk placenta esok pula. Ke dah tak nak buat esok dah? Cikgu, yang anak 8 tadi tu kan, placenta dia orang berapa lah? Tak tahu pula 8 lah. Tak dia Yelah, ke dia share ke? tak lah. Dia kan berbeza. Kalau kita tengok tadi baby kan berbeza. Oh, dia berbeza. Apa ni? Rupa. Rupa. So Jadi maknanya dia ada 8 placenta. kecil lah. Cikgu, 8. So kalau kembar seiras kan paling banyak boleh dapat berapa? kembar series. Tak tahu. Sebab dia satu embryo lepas tu dia terbelah 2 kan. Ikut rezeki. Biasanya 2. Betul, dia boleh terbelah berapa kali? Kembar siam pun kita tengok biasanya 2 kan. Ada 3. Survive. Kembar siam 3. Wah, nak bagi berapa? Ada kat Twitter.
Kalau ikut Allah nak bagi berapa, kita tak payah belajar bio. Alah, Apa ni Adin? patutlah Adin. Apa ni Adin? Aduh, tak. Bagilah Adin menang. Okay, daripada Adin kau banyak. Betul lah betul. Sepik lah, sepik. Ikut Allah bagi Betul, Allah. Adin. Betul. Semuanya atas ketentuan Allah. Tapi kita sebagai manusia kena kaji dia. Supaya ia memberi manfaat kepada yang lain. Okay. Macam tu kita biarlah coronavirus ni kan. Biarlah COVID-19. Okay, alright. Saya rasa cukup setakat ini. Lama-lama pun awak tak boleh nak nak fokus. Bering. Okay. Kenapa saya tak dapat lagi, saya dah tak dapat gambar yang ramai-ramai semalam lah. Malam saya dapat susun awak 100 orang tu sangat ramai. Kena pakai yang grid tu kot cikgu. Change layout Saya dah tukar dah grid ni. Layout dia kot. Tengok balik. Layout ni. Tak dapat juga macam orang macam semalam. Nak jap. Macam. Recording ni lah cukup lah.